wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad Tadril Budur wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli masyhur amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala mu'allif al-imam Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina wa bi 'ulumi sa'iri sholihin fil alamin. Amin. Min kitab Bidayatul Hidayah ila Anfal, muka surat 61. Ada satu cuma. Kemudian ambillah perhiasanmu. Ambillah perhiasanmu. Berkata Tuan Pengarang Imam Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu yang diterjemahkan oleh almarhum bi rahmatil hayy al-qayyum al-ustaz Muhammad Hamzah al-Maliki radhiyallahu anhu selaku satu beliau mensyukur rahmat kepada beliau menjadikan pusara beliau kamu dan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Nak pergi sembahyang Jumaat, ambil perhiasan, maknanya pakai pakaian yang paling cantik, paling mahal, paling bersih, paling itu tanda takzim, penghormatan, memuliakan. Jadi kita ni orang ngaji, orang belajar ilmu, ulama-ulama kita semua pakai smart-smart. Biar kita Masya Allah kadang pakai mahal-mahal. Ada satu ustaz tu, Syekh tu, baju dia berubah dia RM1,000. Baju ubah dia RM1,000 dulu. Kalau orang tak faham satu buruk, baju dia sampai RM1,000 kan. Baik kalau benda lain, itu orang tak faham. Tapi itu sudah jadi amalan sahabat. Sebagai sahabat, ada sahabat beli baju harganya 1,000 dirham. Mungkin 1,000 ringgit lah pada zaman kita, 1,000 dirham. Baju itu dipakai sekali je setahun. Bila malam yang dijangka malam ni Lailatul Qadar. Kalau prediction kata malam 21, ada ulama punya prediction prediksi ramalan jangkaan. Kalau Ramadan jatuh hari ini, Lailatul Qadar malam ini. Kalau Ramadan jatuh hari Senin, Lailatul Qadar malam sekian. Itu ada daripada ramai ulama. Dan banyak yang mujarab, banyak yang terbukti. Yang masyhur tu prediction daripada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pengasas tarekat Syadziliyah. Dia masyhur tu. Dia kata aku tak pernah miss Lailatul Qadar setiap tahun seumur hidup. Aku tak pernah miss. Memang dulu tiap tahun dengan kaedah. Berpandukan pada hari apa Ramadan jatuh. Boleh Google kaedah apa? Kaedah mencari Lailatul Qadar Imam Syadzili. Perpaduan mencari Lailatul Qadar Imam Syadzili. Itu ada. Ramadan hari Senin, Lailatul Qadar malam apa saya tak ingat lah. Boleh Google insya-Allah ada. Kalau tak ada saya ingat lah ada rumah. Jadi sahabat ni dia beli baju semahal itu RM1,000, RM1,000 dirham banyak. Dia pakai setahun kali hanya untuk malam Lailatul Qadar. Itu takzim penghormatan. Ada satu ulama, almarhum Syekh Muhammad al-Maliki, guru kepada penterjemah kitab ini, ulama besar ahli hadis Mekah itu tahu juga. Beliau pakai baju mahal-mahal, smart-smart lah. Beliau tanya, aku begini untuk mentakzimkan ilmu, karena aku berilmu, apa-apa Quran, apa-apa hadis. Untuk takzimkan ilmu yang ada di tubuhku, di diriku, aku berpakaian yang bersih-bersih, mahal-mahal, yang bagus-bagus, takzimkan. Kita nak jumpa orang, nak jumpa geraja kan, dia pakai baju belakang. Benar tau. Dapat pakai baju paling mahal. Itu tak takzim geraja. Itu. Jadi kita nak pergi semayang pun,
Jangan kata sembahyang Jumaat. Sembahyang biasa pun Allah dah suruh pakailah baju yang paling mahal, paling baik, paling bersih. Sembahyang biasa pun. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib tu. Oh kita kadang Allah Rabbi. Sembahyang pakai singgit je, tak nak apa-apa ni. Kalau kat rumah sembahyang pakai singgit. Berkemban apa tu saya tengok. Berkemban tu berkemban. Tapi apa? Berkemban. Mentang-mentang aurat lelaki pusat tu. Kain Abang mandi tu Bulu Ustaz dulu je. Bulu dia. sekarang ada ke? Ada. Ke t-shirt pagoda je. Yang panas, kadang panas kan. Aircon tak ada. Ada aircon pun sama, malas. Dia tak ada perasaan macam ni lah. Pasal pendiri pun dah diajar, ulama dah ajar. Nak mengajar, Quran dah ajar, bukan kata ulama. Quran yang ajar. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Boleh tunjuk surah Al-A'raf. Wahai anak Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum, kata Allah. Ambil perhiasan kamu. Mana pakaian paling bagus, paling mahal. Kalau kenderaan, pakai kenderaan yang bagus-bagus, mahal-mahal. Kalau selipar mahal-mahal. Tapi kita takutlah buat super mahal pun. Pakai si pejabat je kan. Bagi lama tak ada. Tentu-tentu mungkin boleh excuse lah. Jadi baju tak kawan mereka macam itu. Janda yang mahal-mahal kan. Sedang mahal dia suatu duit. Balik muka beliau tu. Sejadah raudah apa semua kan. Kalau perempuan terlalu mahal-mahal terlalu apa. Kajiyah apa kan. Pakai hal ada khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kamu nak sujud pada Allah, setiap kali kamu nak sembah, sembahyang. Ini adab. Dengan makhluk pun boleh pakai lawa-lawa. Dengan makhluk. Ibu kawan je pun kadang-kadang pakai pakai lawa. Nak jual kahwin je pun pakai lawa. Tapi jumpa Allah, innalillah. Allah Akbar. Oh sebuah baju tu ni. Oh dia pagoda pun nak koyak apa kan. Itu tak patut. Kata ulama tak patut. Jadi sama juga apatah lagi solat yang termulia, solat Jumaat. Lebih-lebih lagi kita disuruh berhias sebaik mungkin. Ambillah perhiasan tu. Kalau minyak angin yang mahal-mahal tu kan. Dan dengan pakaian yang putih. Nah, spesialis hari Jumaat ni, spesial hari pakaian yang putih. Itu pesan Nabi SAW. Ya, yalbasu min siyabikumul bayad. Karena itu lebih disukai di sisi Allah. Karena Allah sangat suka warna putih. Tengok matai kan, cahaya matai putih. Putih, awak putih maksudnya putih lah. Walaupun dia tujuan kan, tapi nampak putih. Seluruh alam ni Allah boleh buat je warna kuning ni. Atau kita nampak macam kuning ni. Allah boleh buat kan. Dia boleh tuju warna warna apa? Warna matahari tu Allah boleh buat. Suasana dunia ni macam apa kata hijau ni kan boleh. Tapi Allah putih. Ada ahabbul asya' ila Allah al-bayad. Dengan Nabi pesan wakaf fiha mautakum. Bila mati nak jumpa Allah pun pakaikan mayat kamu apa? Kain putih. Boleh kain batik boleh. Tapi boleh musuhan. Masuk kubur kita suruh pakai baju batik. Pakar boleh baju putih. Jangan berhalang. Dan semua satu kampung tu, satu bazar tu, satu kumpulan tu bagi putih baik. Tiga bulan nak tetap angin. Tahu usah kata sunat je pun. Sunat ke wajib lagi kain putih tu. Yang wajib kapan? Mengkapankan yang wajib. Putih tu sunat. Nak hijau pun boleh. Tapi boleh lah memang. Jangan buat. Malu nanti ayah kita atau kita. Malu je. Dan kita kan, kalau dah betul kita dah nak buat function, nak buat event. Dan sudah dah kat YouTube, semua mesti pakai putih. Dia ada seorang terlepas pandang, dia tak baca nota kaki ke bawah. Itu seorang pakai batik. Dah, apa jadi tu? Tak masuk saya. Tengok semua putih. Apakah kau semua pelik? Tak masuk. Malu dia. Sunat warna putih itu sangat dicintai Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu pakai putih-putih. Bukan kata Jumaat saja, tapi Jumaat pun putih. Kalau boleh semua putih. Daripada atas kepala sampai bawah kaki itu semua putih kalau boleh. Cuma waktu lain Nabi Islam juga menghijau warna-warna lain ada. Merah,
Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Kali itu lebih disukai di sisi Allah, dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang kau miliki. Paling mahal, paling wangi. Setelah itu segeralah kau pergi ke masjid dan berjalan dengan perlahan. Pergi ke masjid jangan gopoh-gopoh. Jangan nanti sampai masjid berjumat. Bila berjumat kan, bila semayang letak semayang sunat kan, atau semayang ataupun dah lewat kan, semayang apa, datang-datang dah kamat. Dia boleh datang kerana tergopoh apa, berjumat. Bila berjumat kan, Allah Akbar, batal semayang. Meniup dalam semayang, hukumnya apa? Batal. Buang. Berjumat. Lari tadi kan, nak kejar takbir, nak kejar tak nak masuk. Hati-hati. Jangan meniup dalam solat. Batal. Meniup dalam solat batal. Boleh keluar huruf fu, f-u, fu. Dua huruf nampak dalam semayang batal. Dan ada makna tu. Fu. Ada makna tu. Fu. Apa makna fu? Sekiranya kalian tunaikanlah janji kalian. Ada makna tu, ada makna. Jadi jalan santai-santai. Nabi kata, Nabi Ustaz, kita ada yang bersolat faktor ya sakinah wal waqar. Kalau kamu datang kepada semayang, datanglah lagi semayang, datang dengan tenang dan waqar, tenang dan berwibawa. Jalan kalau kita jalan berpura-pura, hilang wibawa kata orang. Oh, hilang respect orang. Jadi kalau itu kocok kaca, orang tengok orang tak respect. Kalau kita jalan tenang, santai, ada wibawa. Tengok dia singa kan, dia mantap, santai, berwibawa, waqar. Wa ma'adam tu, pasal tu, wa ma'fa'atan tu, fa'atin. Nabi bagi solusi simple je. Berapa yang dapat, main lah. Ni tak nak juga 4 tu, atau nak juga 2 tu kan. Apa yang lalu, tak nak masuk tu. Dia kata orang ma'adrat, kau pasal tu. Berapa yang kau dapat, main. Dapat 1 dah, dapat 2 lah. Selebihnya tak dapat, sempurna kan? Apa masalah? Yang penting kamu masuk jumpa Allah tenang, tak berapa santai. Jawab, kalau tak dapat, masuk pulang. Yang paling bagus, atur masa. Datang awal, ejah betul-betul, itu paling bagus. Kemudian, segeralah kau mengajar dan berjalan dengan perlahan-lahan. Jangan santai. Pendekkan langkah. Sebab berlangkah ada hitungan apa? Ada hitungan hasanah pahala. Satu langkah kita sembahyang pergi sembahyang tu sedekah. Kullu khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kau pergi sembahyang sedekah. Pendekkan langkah. Jangan nampak banyak-banyak, nanti dah kurang. Bila pergi 10 langkah, kita buat 20 langkah. Pendek-pendek. Dapat 20 pahala. Belum lagi pahala sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat lain lagi. Hitungan tiap langkah dia ibadat setahun. Pahala-pahala sembahyang pergi sembahyang Jumaat ni. Memang sembahyang Jumaat ni paling bagus pergi jalan kaki. Paling baik sebenarnya main jalan kaki. Okay. Walaupun kita ada kereta, ada motor, sebaiknya pergi Jumaat ni jalan kaki. Tak, pahala dia luar biasa. Pahala langkah pergi solat Jumaat. Habis kau naik kereta, naiklah macam mana kan ada kereta berjauh. Parking jauh-jauh sikit. Parking jauh sikit. Jangan betul-betul atau betul-betul orang pergi masjid lagi. Malas betul. Malas betul. Ataupun mungkin diuzur lah. Ada diuzur lah. Untuk sakit, tak boleh jalan jauh. Parking betul-betul lepas pergi masjid. Kalau boleh jauh sikit, jalan lawannya. Ihtisab kita panggil apa? Mengharap menghitung pahala, menghisab. Ihtisab tu dalam istilah hadis tu hitung-hitung apa? Kira kita calculate hitungnya pahala. Sayyidina Abu Bakar bila satu ketika lepas jadi khalifah, beliau hantar lepas raya Jumaat bagi perang. Beliau hantar sampai pinggir Madinah, hantar dia turun. Padahal dia jadi khalifah kan, lepaskan Jumaat perang pergi. Orang yang buat dengan kuda, dengan unta, dengan tempat. Beliau jalan kaki, hantar melepas, hantar dia ke Jumaat. Beliau jalan kaki, beliau khalifah. Sebesalah sahabat lain. Because all kita pun tengah apa kata nak naik. Padahal dia boleh je order je kan kuda tu. Boleh join, hantar nak. Dia jalan kaki.
hantar rumah. Sampai dalam itu di pinggir Madinah. Bila sahabat tanya, Tuan kenapa tuan? Tak naik. Tu dia kan, tuan naik umur dia. Atas yang kedua dia. Aku dengan calculation, aku tengah buat calculation. Kalau bahasa mudahnya, kisah agama itu. Aku tengah buat calculation pahala aku. Sebab apa? Setiap langkah berpahala. Setiap langkah fisabilillah. Tuan-tuan datang rumah, daripada rumah kemari berapa langkah. Aku pakai jauh tu kan. Saya memang tak lama. Betul-betul. Cepat tak lewat kan. Patut terus senang. Lupa beli tu. Terpaksa lah naik kita. Tapi kalau kita pakai jauh, saya tengok orang yang pakai jauh tanya kan. Kalau yang pergi ke atas tu, oh jauh lah. Kalau jauh, aku ni tak tahu ke? Ha? Oh, belum zaman. Oh, belum zaman dia. Ya, betulkan dia nak. Betulkan dia. Dia tak nak bersama, dia satu. Dia nak ikhtisab. Macam saya nak. Abu Bakar tadi. Setiap langkah menuntut ilmu, setahun ibadat sunat. Satu langkah pergi menuntut ilmu, setahun ibadat sunat. 2 tahun. Kalau 100 langkah, kita dapat 100 tahun ibadat sunat. Maknanya apa? Siang puasa mana tak tidur. Mana ibadat sunat tu, siang puasa mana tak tidur. Luar biasa tu. Sebab kalau Allah bagi tunjuk pahala, memang semua, memang penuh. Kata ulama kan, "Lau anna thawaba talabil ilmi badal linnas." Kalau lah pahala menuntut ilmu yang Allah tunjuk ke orang, la tarakal imaratan. Laqtakalu alaih. Orang akan bergaduh. Orang akan apa? Sudah hadis itu iqtatalu, sama berbunuh. Sama berperang. Berubut pahala. Nak datang belajar. Kalau Allah bagi nampak, Allah tak bagi nampak, biarlah al-misteri rahsia sampai percaya. Dan yang punya pemerintahan akan tinggalkan pemerintahannya, yang punya pasar akan tinggalkan pasarnya. Kata ulama daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ikhtisar. Kita buat calculation dengan Tuhan. Hari ini aku dah berjalan nak pergi belajar 50 langkah. Berapa dapat ni? Calculate 50 kali 100. Allah. 50 kali 1 tahun, mana 50 tahun. Buat calculation. Maknanya apa? Baru mengharap pada Allah. Terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Nak masa nazak besok, masa sakaratul maut besok, lebih-lebih kita kena ingat-ingat di sini. Lebihkan harajat ketika nazak, ketika sakaratul maut, kita lebihkan harap pada Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kita tahu kita banyak dosa, kita tak pernah buat calculation dosa. Pahala je kita calculate. Dosa tak calculate. Tak pula, Allah tu pemurah. Memang masa nak mati lebih-lebih kita kena berjak, lebihkan harapan daripada takut. Kata ulama, insya-Allah aku menurut sangkaan hamba dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man raha fi sa'atil ula, maka annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'atil tsaniyah, وكأنما قرب بقرة ومن راح في ساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر." Artinya siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama. Jam yang pertama itu lepas subuh lah. Lepas subuh dah gelap. Pergi. Zaman Nabi SAW, Siti Aisyah kata, saya dulu antara bid'ah pertama muncul, orang lambat datang sembahyang Jumaat. Zaman lepas Nabi meninggal, mula-mula buat PM. Tak suka datang awal. Padahal zaman kami dulu, zaman Nabi dulu, kalau lepas subuh keluar di rumah, gelap-gelap lagi tu, keluar di rumah, tengok kiri kanan gunung kan, tanpa line merah api, macam cantik lah, berulang-ulang. Itu siapa tu? Rombongan orang yang tinggal kat gunung-gunung tu, orang bagi sakai-sakai yang duduk kat gunung tu, semua datang nak pergi sembahyang Jumaat, nak turun ke Madinah. Itu bawa obor. Itu yang cantik, balik.
pahala ada semut. Cantik kata Siti Aisyah, masya-Allah. Meriah. Subuh Jumaat. Orang datang awal, terus subuh dah keluar. Yang jauh-jauh lah rasanya. Ini yang Nabi semangatkan. Siapa pergi pada saat pertama, itu lepas subuh tu, pahalanya apa dia? Faka'anama qarrabat badana. Seakan-akan dia korban seekor unta. Korban unta. Kita biasa buat korban setahun kali, tapi Allah pun murah. Allah bagi chance, kau boleh buat korban tiap-tiap Jumaat. Tak perlu kau tak modal besar pun. Tak buat nak beli ekor seekor tu waktu minggu. Kena kumpul duit setahun. Tapi ni pahala Allah bagi setiap minggu. Lepas subuh dia dah keluar. Kita kata pukul 7. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bagi 6 masa. So daripada subuh sampai Jumaat kita bagi 6 bagi 6. Subuh pukul 6, pukul 7 kita dah habis. Sampai pukul 1 baru. Mana lebih kurang dalam setiap sejam. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, makin ujung makin kecil pahala dia. Last kali dapat pahala apa? Telur. Telur biji. Boleh lah. Ini dah datang pukul 12. Kita kira tengok. Saat pertama jadi tahunan. Saat pertama lepas subuh lah. Lepas subuh sampai pukul 8 kita kata. Kemudian saat kedua 8 sampai 9. Saat ketiga 9 sampai 10. Saat keempat 10 sampai 11. Saat kelima 11 sampai 12. Mana siapa datang pukul 11 dah dapat apa tu? Ayam. Itu di awal dah pasal di wali dah tu datang pukul 12. Tapi pukul 12 datang lagi kan hebat. Tapi ayam tu dia dapat sembelih ayam, sedekah ayam, korban ayam. Dan yang ke datang pukul 12.1. Last kali 12.1. Untuk azan pukul 12 atau dia datang pukul 12 sampai pukul 1. Depan itu kita tengok dulu azan berapa. Ini dapat dah telur. Padahal hebat kalau kan. Tahu kalau di masjid 12.30. Hebat tak dengar? Hebat. Sepi kosong macam tu. Kita dah dulu. Oh, 12.30 lagi wali tu. Ya Allah ni datang. Pukul 12 lah. Padahal dapat telur ya pun. Tentang bayang. Jadi PA kita datang lepas azan, haram telur pun tak ada. Tapi itulah. Ini video Abdul Kamu muncul. Orang malas nak datang awal. Ayuman. Allah. Pada zaman dulu cuti tu. Kita mungkin sebab kita apa semua. Tapi orang yang pencet pun malas. Nak ada rumah juga sedap. Sahabat-sahabat kita khairullah sebelum dulu. Tapi kata kalau hari Jumaat, kalau galakkan ini kami tak khairullah hari Jumaat. Kami khairullah lepas Jumaat. Sahabat kata, ini galakkan ini kan, kerana galakkan korban. Ibadah korban kan ibadah yang hebat. Pahala yang besar. Besok kita nak menyeberang sirat, kita menyeberang kenderaan. Maka antara yang jadi kenderaan kita, haiwan-haiwan korban. Bayangkan. Jadi kalau kita nak selamat menyintas, kena gayanya buat ibadah korban. Banyak lagi pahala-pahala ibadah korban yang kita buat tu. Sebelum dalam menitis, Allah dah ampun dosa-dosa serta ibadah korban. Semua itu ditimbang memberatkan pahala-pahala amalan kita. Ini boleh dapat setiap minggu. Itu. Kan siapa pergi pada jam yang kedua, pukul berapa tadi? Pukul 8.9. Antara pukul 8 sampai pukul 9. Maka seakan-akan dia berkorban seekor lembu. Kuat sikit. Dan siapa yang pergi pada jam ketiga, berarti pukul 9.10. 9.10. Dia akan seakan-akan dia berkorban seekor ibas, kambing. Dan siapa yang pergi pada jam keempat, berarti 10.11. Seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Siapa pergi pada jam yang kelima, berarti 11.12. Maka seakan-akan dia korban sebiji telur je. Dan apabila imam sudah keluar, naik ke atas, maka di atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk menyambut khutbah. Maknanya setiap Jumaat di pintu-pintu masjid, malaikat berdiri catat kehadiran untuk bagi pahala. Imam dah datang, imam dah
dah apa? Dah duduk atas mimbar, malaikat pun tutup buku. Jadi siapa datang selepas itu tak ada pahala dari sudut ini. Tak ada pahala korban, dapat pahala datang Jumaat sahaja. Tapi siapa yang datang awal, maka dia dapat double. Pahala Jumaat satu, pahala datang awal dua. Dalam riwayat lain disebut 6 jam. Di sini 5 6. Dan dulu ada tambahan yang ke-6, iaitu siapa pergi pada yang kelima seakan-akan dia berkorban seekor burung. Siapa yang pergi masa yang ke-6 akan berkorban sebiji telur. Berkata Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, semua masa di antara terbit fajar sampai keluarnya khatib. Iaitu ketika gelincir matahari taklah dibagikan kepada 6 bahagian. Iaitu ketika start lepas subuh sampailah imam duduk ucapkan 6. Kalau ada 6 jam benar, mana setiap sejam. Kalau ada 7 jam atau 8 jam, sejam lebih sikit. Sama ada hari itu pendek atau panjang. Kalau ada negeri Arab, ada hari pendek, hari panjang. Siang panjang, siang pendek. Kalau musim panas, siang panjang. Musim panas, siang panjang. Malam pendek. Subuh awal biasanya. Itu musim panas di negeri Arab. Kalau musim sejuk, malam panjang. Subuh lewat. Maghrib cepat. Puasa seronok masa tu lah. Jadi kita sekarang sedap puasa tu kan. Kita duduk dalam-dalam. Sedap. Tapi nak sahur kalau kabur sikit lah. Subuh dah awal. Jadi kalau macam biasa azam 7.30 tapi itu tiga kan dulu kan. Juga tengok jam. Masa tak bergerak jauh tu. Tapi ini bagus. Musim-musim ni bagus untuk buat puasa. Maghrib cepat. Apalagi kita duduk kat Norway, kat Sweden. 4 jam lah. 4 jam lah. 4 jam je puasa. 2 jam, 4 jam, apa tu? Allah, seronok tu. Malam panjang. Tapi ada yang negara azab, negara apa kan? Malam dia 4 jam ke 2 jam. Siang dia 20 jam, 22 jam. Tapi dia orang puasa, dia seronok puasa. Dia orang interview, ya Allah, seronok. Padahal dia orang puasa 20 jam, 22 jam. Buka 2 jam dah. Buka 2 jam sebab belum itu nak terawih dulu, nak semayang. Tak ada hal. Itu nak tahu kat mana? Iceland kan. Malam 2 jam je. Allah. Tapi 22 jam juga ada, dengan semangat. Allah, kita 14 jam je. Ada benda pun. Dan diadakan bahawasanya qadar hampir satu orang hampa ketika kemuliaan Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada qadar segalanya orang itu pergi ke masjid. Allah. Nanti di akhirat semua akan melihat Tuhan, akan melihat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah kata dalam Quran. Ada muka-muka manusia yang berseri-seri, bercahaya-cahaya. Kenapa? Ila rabbihim nadhirah. Mereka memandang kepada Tuhan. Melihat wajah Allah itu nikmat terbesar di akhirat. Semua nikmat syurga kalah dengan nikmat terbesar iaitu melihat Allah. Yang ini kita nak cerita tak boleh lebih-lebih. Kami tengok lebih-lebih lah. Mengapa terbayang pelik-pelik. Pokoknya Allah laisa kami sendiri syaitan. Allah tak boleh sama apa-apa terlintas, maka Tuhan bukan itu. Terbayang apa pun Tuhan bukan itu. Tapi memang boleh melihat Tuhan. Nabi sebut innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu akan lihat Allah Tuhan kamu di akhirat besok. Macam kamu lihat bulan. La tudhamun. Kamu tidak akan dizalimi. Mana semua dapat. Jangan risau. Bulan kan tu satu dunia boleh tengok bulan. Maksud Nabi SAW bukan Allah duduk ke atas, tak. Maksudnya macam bulan, semua orang pernah tak berebut nak tengok bulan. Yang bulan tengok bulan. Duduk macam di tempat mana semua boleh nampak bulan. Di akhirat besok melihat Tuhan juga begini. Tak ada nak berebut-berebut. Kita tengok artis yang berebut. So berpijak-pijak. Tak, santai. Tapi itulah. Siapa yang paling dekat, paling lama, ada dapat tengok sekejap, ada dapat tengok sejam, ada dapat tengok 2 jam, ada yang non-stop. Nikmat dia tak berhenti. Itu semua bergantung kepada kadar datang cepat atau datang lambat pergi ke masjid. Siapa suka datang lambat, dia paling last atau paling sekejap melihat
Tuhan. Maksudnya nikmatnya tak banyak. Nanti ada seorang anak itu menuju pada jarak lama masih. Ada yang mengatakan jarak mana dalam perhimpunan besok kita akan berkumpul setiap hari Jumaat semua akan mengerjakan ada setiap hari itu ada acara ziarah. Kalau tak salah tu start hari katalah Sabtu juga mahkum hari itu. Hari Sabtu anak akan jarak mak bapak. Ahad mak bapak pula akan jarak anak di syurga masing-masing. Kemudian Senin murid akan jarak guru. Selasa guru akan jarak murid. Hari Rabu siapa tu? Mak bapak guru murid Nabi akan jarak umat. Kemudian hari Khamis umat akan ziarah Nabi masing-masing. Hari Jumaat semua akan ziarah Allah atau kumpul. Masa tu bila kumpul ramai kan ada takkan duduk depan. Siapa yang akan duduk paling depan? Mana paling lazat, paling nikmat, paling dahsyat nikmat yang didapat. Bukan mana Allah. Ini nak cerita pun susah juga. Nanti kita terbayang Allah duduk depan kita. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bertempat. Tak boleh nak cerita. Tapi untuk mudahkan faham begitu. Yang bertempat kita. Bila dah semua datang ziarah, semua berkumpul untuk ziarah, mesti ada yang depan, satu kedua, satu ketiga. Siapa yang akan berhak duduk paling depan, mana paling hebat, paling seronok, paling melazat nikmatnya? Orang yang hari Jumaat paling awal. Kata lama yang selalu duduk depan mimbar, ini besok masa ziarah nanti tu, ziarah besar-besaran dengan syurga tu yang tiap hari Jumaat, dia akan duduk sah paling depan. Sah para Nabi, sah Nabi Muhammad. Mana paling mulia, paling nikmat dalam wallahu alam. Benda menjadi tapi yang disebut oleh para ulama. Apabila kau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Cari saf pertama. Carilah saf pertama. Untuk belakang-belakang. Kalau boleh surut terus pergi saf pertama. Luputlah saf pertama. Biasanya luput saf pertama. Sebab banyak pahala kelebihan saf pertama. Tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli safil awal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat. Ini menimpakan rahmat, Allah menimpakan kemuliaan, Allah menimpakan kesejahteraan. Malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang duduk saf-saf pertama. Faham? Dia patut luput rugi kalau tak dapat saf pertama. Jika orang sudah ramai, jangan kau pula melangkai bau-bau mereka. Ini kena jaga adab. Kalau dah ramai, kita tak lambat. Tapi nak kejar juga tak pertama sampai langkah bau orang. Haram. Haram langkah bau-bau jemaah. Dan jangan kau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Hati-hati. Kerana nakkan saat pertama, kita sampai lalu lintas depan orang sembahyang. Cuma ingat, depan orang sembahyang yang haram itu jalak satu saf lah. Jalak saf. Maknanya kalau orang tu lalu, kita boleh tahan. Tapi kalau lalu depan, 3 saf di depan dia punya, itu tak ada masalah. Sebab memang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita sembahyang, carilah sutra dari Nabi SAW. Apa sutra? Penindih, menghadap. Kalau kat Mekah, surau-surau kat Mekah, musola-musola di Mekah tu saya tengok memang dia orang sediakan. Kalau pernah sembahyang kat bukan Masjidil Haram, surau-surau keliling, dia ada sediakan macam papan sekeping, ada tapak, jemplet. Siap kau untuk benda masjid ni. Papan dia kayu, ada tapak. Ini kesusun. Mana siapa nak sembahyang sunat, ambil sekeping letak depan. Allah. Jadi orang tahu dia tu tengah sembahyang. Jadi orang nak minta, orang akan minta depan papan tu. Dah tak ada masalah, tak ada dosa. Yang dosa antara papan dengan kita tu. Dah letak papan ni pun, dah letak pengadang ni pun. Kalau tak ada papan, letak ada beg kan. Beg apa lagi, eksposi ke. Nabi kata kalau ada panah, cacatkan panah. Kalau ada tongkat, cacatkan tongkat. Kalau tak ada, bentangkan sejadah.
Sampailah saya lagi tu buat garisan. Zaman dulu pasir pun dia bukan tile, buat garisan. Zaman sekarang dah ada line sub. Kan? Semayang dalam sub. Orang nak lalu orang akan melintas depan line tu tak ada masalah. Yang haram antara line ni gitu. Ini yang haram. Siapa melintas, Nabi kata, oh dosanya besar. Kalau orang yang melintas dan orang salat tu tahu betapa besar dosanya, dia akan sanggup terpacak tunggu sampai 40. Dia kata 40. Sahabat bingung. Kami tak sempat tanya dah 40 tahun ke 40 hari. Tapi 40 hari pun dah cukup hebat kan? 40 hari dia tak berhenti semayang. Jalan lain tak ada. Itu jalan yang kita nak lalu. Dia tak berhenti semayang. Kita akan sanggup tunggu sampai dia habis semayang baru kita minta. Itu sebab nak semayang jangan sebarangan. Tengok di laluan orang tu tidak. Ada orang pun tak kisah. Kat Mekah tu hati-hati. Kat Mekah hati-hati kalau musim ramai. Sekarang dah tak ramai. Kalau musim haji yang sampai juta-juta orang tu, kadang-kadang kita kan mana dah kan, kadang dah lewat kan, mana sempat dia untuk kita bentang dia dah. Rupanya tu keluar orang. Kita tak kisah. Orang nak lalu jadi serba salah. Tak pasal kena maki kita. Kat Mekah kena maki tuan-tuan. Surat masih mula dia. Sudah ke juga aku nak lalu habis kita. Hati-hati. Kalau umrah tu kalau musim ramai orang, jangan asal bentang sejadah. Jangan asal orang tepi nak masuk hotel kan, depan pintu hotel tu laluan orang. Betul tak? Orang nak pergi hotel, nak masuk hotel, kadang kita dah lewat situ kita bentang sejadah. Tengok orang lain buat. Sebab tengok orang lain buat. Dah ada hukum dah. Haram semayang di tengah jalan laluan orang. Sebab susah orang. Dia orang nak lalu jadi sebenarnya nak lalu kan dosa, tak lalu kan nak masuk nak kena apa? Nak masuk hotel. Jangan memang tak pasal-pasal kita hanya menuai kutukan, menuai janji. Saya pernah kena. Kalau ni mana jawab. Tadi yang bukan tengah lah tepi, memang tepi. Tapi orang dah ramai tepi pun jadi laluan sebenarnya. Kita ambil tepi betul. Kita ke Arab ni kita tak faham, kita faham dia tak bagi kita. Dia bagi kita ni apa ni orang tak tahu hukum tu. Haram ni. Dia bebel kawan dia, kita tinggal semayang. Mati aku. Lepas tu tobat lah sakit jangan. Mana-mana semayang pilih dah tempat yang bukan laluan orang. Tak kisah. Kalau tanah haram tu bebas. Kat mana pun selagi dalam tanah haram, pahalanya tetap 100,000 lebih 100,000. Kat mana pun, walaupun dalam hotel. Cuma bezanya kita ke masjid dapat pahala di masjid lah. Tapi gandaan 100,000 tu di mana-mana sudut, di mana-mana ceruk tanah haram, tanah haram tu luas. Kita nak ke Tamim je, hotel paling terdekat Tamim. Berapa kilo tu? 2 kilo dulu, sekarang lagi jauh. Boleh jiran jauh, besar tanah haram tu. Dia kata hotel-hotel lagi duduk semua dalam tanah haram. Jadi kalau kita semayang ke hotel pun gandaan 100,000 tu dapat. Cuma beza kita tak dapat pahala pergi masjid tu je. Tapi bagus kalau boleh pergi masjid. Tak apalah, dapat pahala semayang ke masjid, dapat pahala gandaan 100,000 tu. Itu sebab hati-hati. Jangan sebab nakkan pahala tapi menuai kutukan, menuai kritikan, menuai celaan. Tak masalah. Tak baloi ni. Buat benda haram tu. Dia carilah tiang, carilah dinding kan. Kalau nak semayang. Kemudian dalam kau kerjakan, jangan melintas. Pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Jangan kau duduk dalam masjid kecuali setelah kau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Datang ke masjid jangan duduk, itu protokol. Protokol mesti buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia memang tidak wajib buat, tapi sunat. Zaman Nabi SAW, Nabi suruh dengan khutbah pun Nabi boleh mencelah. Hukum, dengan khutbah kalau tengok mata duduk Nabi tu, cepat. Ini protokol, adab masjid. Macam kita masuk istana ada protokol. Kena pakai kasut,
Dulu kan gitu Ustaz. Betul tak boleh kan? Kita pakai kasut. Kita pakai baju-baju ni. Kita pakai macam lah protokol. Ini kan masjid kan istana Tuhan. Inna lillahi fil ardi buyutan, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah di bumi ada mahligai-mahligainya, ada istana-istananya, yaitu masjid. Wa inna buyutallah fil ardi masajiduha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah, istana. Rumah untuk orang, raja tak kalau pergi rumah. Raja kita panggil istana Allah. Di atas muka bumi adalah masjid-masjid. Jadi di masjid tu bayangkan nak masuk istana Allah. Jadi protokolnya berat, protokolnya ketat. Banyak aturan etika yang perlu kita patuhi. Masuk kaki kanan, baca doa, jangan terus duduk, tak boleh. Dia kena ikut etik, kena ikut protokol. Siapa tidak ikut protokol dikhawatiri. Kalau tak istana memang kena lawan. Memang kena lawan. Sila-sila kalau Maharaja Cina kena pancung atau keturunan. Kalau di Cina kan kita tengok belon-belon, kahau, pancung, satu keluarga pancung. Lagi barang-barang yang salah wapak, satu keluarga kena pancung. Allah tak begitu. Tapi ulama kata siapa yang menjaga protokol istana Allah, siapa yang patuh dengan protokol rumah Allah atau masjid ini, Allah akan kurniakan dia khasyah. Apa khasyah? Rasa takut kepada Allah. Ini kita nak dapat. Kita belajar agama tuan-tuan, target bisa sampai satu pencapaian. Apa pencapaian orang belajar agama? Khasyah. Yang Allah sebut dalam Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang ada ilmu. Ulama lah kena faham. Tapi ulama kan kalau kita terjemah ulama, kalau tak ingat besar-besar, mufti-mufti, tak. Kita pun orang ada ilmu, mengaji kan, mana ada ilmu dah. Banyak kita dalam kata dah ada ilmu. Sepatutnya orang-orang dah ada ilmu, orang ni yang makin takut kepada Allah. Tapi kalau belajar kitab dah berbulu kata, makin tak takut Tuhan, makin berani lambat-lambatkan semayang, makin berani tak puasa, makin berani maksiat. Ini samping dikhawatiri ilmu kita tak manfaat, tak berkat. Ilmu kalau kita belajar makin takut Allah, makin takut lah, makin takwa dia makin. Itu berkat berarti ilmu kita manfaat. Jadi kita nak sampai tahap tu. Antara nak dapat khasyat kita tuan, jaga kata ulama, setiap kali masuk masjid jaga protokol masjid. Ada adat masjid lah. Biasa setengah masjid ada tulis, setengah masjid dia memang ada tulis kan dalam frame ni. Ada adat masjid. Perhatikan ikut apa tak boleh ada. Benda simple je. Antara adat masjid lagi apa? Tak boleh patah jari pun tak boleh. Ini kau mesti kan? Tak boleh. Padahal benda simple je pun. Apa masalahnya? Tak boleh. Dalam memang dah hadis itu begitu. Memang kata ulama patah-patah jari ini ada kalau menurut ulama tasawuf, patah jari ini tasbih syaitan. Dua atas main subuh punuh je mesti kau tak perlu. Asal punuh je tak perlu kau. Allah kuat ya Allah mahdina biman hadai tak perlu. Kita tak doa lain. Betul tak? Kalau main subuh mesti ada yang untuk letak. Padahal tu makro. Makro. Wali-wali dan Tuhan kalau datang besok kumpul dengan wali-wali Allah, orang soleh, tak pernah dengar mereka buat. Maka jadi, ingat kalau ada keterangan ulama-ulama tasawuf, mereka kata ini tasbih syaitan, suka syaitan. Dalam masjid tak diudahkan, makruh juga, makruh. Kalau boleh lah, keluar rumah. Apalagi tak boleh cari barang hilang dengan suara. Mana kunci aku lah, mana kunci aku, kenapa kunci aku tak, nampak kunci aku tak? Mana nak kunci dia? Cari dengan suara ni pun biadab.
Nabi yang sayang kita tu, sayang sangat kita. Nabi kata, tapi kalau ibarat Allah, kalau sudah melanggar Allah, sudah melanggar adab dengan Allah, Nabi tak kompromi dah. Nabi malah pesan, kau nampak orang macam ni, kau doakan, jangan jumpa kamu. La raddahallahu alaih. Nabi suruh kita doa, jangan bagi jumpa, dia hilang terus. Nabi yang suruh tu. Sebab apa? Kau ajar dalam istana Allah, biadab. Habis kalau orang hilang nak cari macam mana? Jumpa imam, jumpa pengurusi, jumpa Bilal. Kunci saya hilang mana? Dulu announce. Tak apa, imam ambil speaker. Assalamualaikum, jemaah, tuan-tuan, siapa-siapa yang jumpa apa? Kunci dia, sila apa? Letak kat itu dia jumpa saya. Itu tak apa. Announce pun begitu, tidak apa. Yang tak boleh, duk bising cari. Viral semua. Kepo. Cek barang hilang. Nabi tak suka tu, biadab. Ganggu orang sembahyang tu, bawa orang sembahyang pula tu. Layan ni suara dia. Apa lagi? Berjual beli. Dalam masjid duk promote produk ke. Dalam masjid ni, dengan tu kamat tengah kan. Jantan promote orang sekolah. Saya ni ada bisnes ni. Ni bagus. Marketing dalam masjid. Kita dengar sebelah, Nabi yang sayangkan kita pun suruh berdoakan. Doa apa? La arbahallahu tijaratak. Siapa buat marketing dalam masjid, promote barang, jual barang dalam masjid, Nabi kata berdoakan dia terongkok kau punya bisnes. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak kasih untung kau punya bisnes. Bayangkan. Nak bisnes luar masjid dah, pergi. Ada adab. Tak boleh kipas kain, kipas jadah, kipas telkom kuat-kuat. Kalau ada kita dah tukar kain, lepas main baru ketak, betul. Kipas jadah kan. Tidak haram, tapi hak terus. Apa lagi? Saya ingat ada 14 kalau kat kampung saya tu ada 14 saya kata. Okey, banyak lagi. Tak boleh sikat rambut, tak boleh apa? Potong buku. Lepas tu buku campak tu. Sikat janggut, tek janggut, lepas tu di rambut buku mata tu. Itu pun dia ada. Boleh sikat rambut tapi tak ada yang buku tempat masuk poket. Boleh potong buku yang potongan tu masuk poket. Tak keluarkan tanam. Apa lagi? Ada makan boleh. Makan ulama kata boleh. Asalkan orang tak payah mengotorkan masjid. Makan minum dalam masjid diperbolehkan. Tidur pun diperbolehkan, tapi tetap kena jaga adab masjid. Tidur kalau pakai alas. Takut air wasi kita. Air wasi kan najis. Kalau tak pakai bantal najis. So mengotori masjid walaupun tak najis, katalah ada khilaf ulama memang. Air wasi ulama khilaf. Katalah kita bilang kata tak najis, tapi tetap kotor. Sudah kita baca kemarin, mengotori masjid hukumnya menajiskan apa tak lagi. Jadi kalau nak tidur dalam masjid, pastikan ada alas yang tebal. Nak itikaf kan, bawa alas yang tebal-tebal. Jangan kain nipis itu. Apa lagi? Jangan bawa benda busuk. Jangan bawa bawang mentah. Jangan bawa durian dalam masjid. Hanya tadi, kalau bila musim durian, kita suka jamu penceramah dengan durian. Bagi makan penceramah, kalau ada bilik khas, tak apa. Ini kan dalam masjid, dalam dewan masjid, kita berbentang saprak, durian masuk. Nimpak apa, kita perempuan. Samping, air, buka. Sama lemak dalam masjid. La haula wala quwwata illa billah. Kita suruh biasa. Kalau Nabi ada dia kena maki tu kan. Siapa makan bawang putih dia Nabi katakan, man akala min hadza syajara hadhihi syajara fala yaqrabanna masjidana hadha. Siapa makan bawang mentah, mulut bau, jangan dekat-dekat masjid. Hilangkan dulu. Makan petai, seokok sama. Siapa dari seokok, pastikan nak masuk masjid mulut dah tak ada bau okok. Macam mana tu? Tentang daulat saya tak biasa. Tapi saya tengok ada teknik kan hilangkan bau. Apa biasa? Spray. Tak ada perokok sini.
bagus. Ada, dia tengok lepas isap rokok, tak ada bau. Kan bilang tu. Ada punya singgah pun. Ha? Vape. Oh, vape wangi. Juga. Boleh gitu itu semua ada dalam masjid. Nah, jangan bawa najis. Rokok hati-hati. Rokok tu kalau menurut satu kajian memang rokok tu najis. Sebab semua rokok dispray dengan wine. Ketika proses pembuatan rokok gulung tu rokok tu, tembakau tu dia spray dengan wine. Wine tu Arab rokoknya najis. Untuk jaga kualiti dia, untuk jaga apa tak tahu lah, asal untuk lebih sedap tu. Oh, digulung, dipackage dalam kotak. Bila kita bawa semayang, mana kita menanggung najis dan kering. Dia tak sah semayang. Oh, dia tahu dia pun masuk semayang, dia letak atas sejadah. Itu lagi gila bawa masuk najis dalam masjid. Jangan bawa rokok dalam masjid. Rokok tak ada kereta, tak ada motor. Walaupun balik semayang dia boleh hilang kan? Tak lah. Kepada selamat jangan merokok sudah. Kepada selamat. Ya. Itu menurut yang saya dengar lah. Allah alam, apakah semua brand Marlboro ke ataupun kan Allah alam. Itu kena buat kajian yang lebih lah. Ataupun semua rokok begitu tu Allah alam. Tapi saya pernah dengar ada yang menyebutkan proses pembuatan rokok ada satu step tu yang akan spray dengan wine tembakau. Oh, kalau betul banyak siapa yang ngantungkan rokok masuk dalam poket tak sah semayang, bawa masuk masjid berdosa. Dan jangan tertinggalkan tadi dan dalam kau sekerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini pun ada etika masjid. Jangan duduk melainkan sunat tahiyatul masjid. Dan lebih baik hendaklah kau baca pada setiap rakaat selepas surah Al-Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. Kalau nak tahu apa boleh lah. Kita tahu kan? Sembahyang tahiyatul masjid baca apa tuan-tuan? Ni hari Jumaat surah Al-Ikhlas 50 kali. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka tidak mati kecuali setelah dia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga. So, sama macam orang selawat 1 hari 1000. Siapa yang istiqamah selawat 1 hari 1000, sebelum mati Allah tunjukkan tempatnya di dalam syurga. Dia nampak syurga sebelum mati. Dia nampak syurga dia nampak ada bilik dia nampak ada rumah dia nampak ada malaikat dia nampak ada bidadari lampai dia. Allah ini dia tak beri dah. Tak beri bini sebelah. Apalagi nampak Nabi lampai. Allah, macam saya Nabi lah, bini dah meraung pula. Saya Nabi lah ketika nazak, bini meraung pula. Wah karma, sedihnya saya bang. Bini dah meraung pula. Saya dah bilang meraung juga. Wa tarabah wa ja'altal ahibba Muhammadan wa hizbah. Tak boleh bukan nak mahu. Aku gembiranya aku besok aku nak jumpa kekasih-kekasihku Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak dah Nabi dah ramai dah. Sayyidina Osman masa kena kepung, rumahnya dikepung. Orang nak bunuh, orang tak nak bunuh Sayyidina Osman. 40 hari dikepung. Makanan dari luar, makan minum dari luar tak boleh masuk, yang dari dalam tak boleh keluar. Bayangkan kelaparan orang, padang-padang orang beratus. Sayyidina Osman sebelum nak meninggal tu, malam ni mimpi Nabi dah sampai. Osman, kalau pernah aku doa sekali je, semua yang tengah kepung kau boleh Allah Osman. Terbaru Allah bagi balik. Tapi kalau tidak, sila mari buka puasa dengan aku. Dan Osman pun puasa hari itu. Masa di kebun tu dia puasa hari itu. Baca Quran puasa. Apa saya nak bantu dia? Baik buka dengan Nabi.
baik buka puasa dengan Nabi. Kita tengah ngaji, orang masuk, orang pukul dia tak lawan pun. Sayyidina Osman tak melawan pun. Padahal ni siapa? Sayyidina Osman bukan macam kita tak. Ini fighter ni. Mana perang dia tak ikut Nabi tu. Ini orang kata apa? Mantan komando kan. Cakap dia ada kemudian orang nak up datang terkejar rumah memang kerja apa tu dia. Cik mati lagi dia kata. Tapi Sayyidina Osman boleh melawan. Dia pun juang juga. Askar mantan komando lah kita kata. Oh jangan cara itu kan. Tahu kan. Ini orang. Kau belum mana aku lebih perang dia kata kan. Tapi beliau pilih baca Quran. Orang pukul dia anak kawan-kawan. Budak muda boleh apa kata. Ada dia kenal dengan bapak kau. Kawan aku. Nangis bapak kau kalau tahu Quran kau. Tapi beliau memilih kerana Nabi dah panggil. Ya Allah, beliau ngaji. Dipukul tak lawan. Tepih pun tidak. Oh pecah baru. Menyembur darah. Kena Quran. Sampai sekarang Quran berdiri. Kat mana Quran tu tebal Quran tu. Tebal tu ni. Di situ ada darah Sayyidina Osman. Diletak dalam apa tu? Kaca. Betul dia tengok. Darah Sayyidina Osman di mushaf. Betul-betul pada ayat fasayakfi kahumullah wa huwas sami'ul alim. Kenapa beliau meninggal? Terus dia buka puasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wali-wali itu. Mereka tak rasa sakit pun, tak takut pun nak mati. Kita yang nak nampak ni, yang itu yang gigil nak mati. Ucap, takut, dia boleh bayang, sempit dia rumah kita. Gelap di kubur kita, ada bayang. Malam pertama di kubur, oh, kalau kita tak nampak. Bayangkan kalau sebelum mati Allah tak bagi tunjuk surga kita. Memang kita memang Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka carilah amalan-amalan yang begini. Sebelum mati, Allah semangatkan kita untuk jumpa Allah. Sehingga lupa semua dunia-dunia kita. Maka dibagikan dalam hadis, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa suka nak jumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Siapa tak suka nak jumpa Allah, Allah pun tak suka nak jumpa dia. Macam mana tu? Semua bila sahabat dengar hadis ni, sahabat kata yang Rasulullah, siapa yang suka nak mati? Mati pada jumpa Allah kan? Sahabat fikir yang Rasulullah ada ke orang suka nak mati? Maknanya, dan ahli kata, Nabi kata, ada orang suka nak jumpa Allah. Dan Allah pun suka nak jumpa dia. Tapi ramainya orang tak suka nak jumpa Allah. Maknanya, ramai orang tak suka mati. Maka Allah pun tak suka nak jumpa dia. Nanti dia suruh khatimah. Mati orang tak mati kan. Aku bawa rumah ya Allah, Allah baru nak masuk ya Allah. Aku baru. Kita pun sampai order kan supaya tak nak naik lagi dah mati ya Allah. Tak mati. Jadi penakut. Tapi kalau Allah dah tunjuk kita punya kenderaan di syurga, dia bayang tak sepi yang bagi orang yang pakai. Aku dah ada kenderaan dalam syurga buruk. Yang kepantasannya Masya Allah. Nabi kata ya, ada orang begitu kan. Antara dia cara sebelum nak mati, Allah tunjukkan mana tempat dia nak pergi. Oh, apa pergi semangat. Itu seronok. Maka Allah suka. Maka lalu dia husnul khatimah. Orang pikir mengingat je cepat. Tak sama, dia tak sama. Dia pikir dia ingat. Ada ramai ulama kita tengok pemimpinnya. Jenazahnya macam terbang. Orang pikir tu, orang nak pikir, dia terbang. Kalau tak kepala orang tu macam terbang. Bukan orang nak pikir, orang pikir. Jadi apa? Kalau ada tu, kita terbang. Itu banyak saya tengok. Bila ulama-ulama dunia meninggal, ulama-ulama besar meninggal. Begitu. Tapi kalau orang yang jahat, orang yang tak nak mati, kita fikir apa membuat berat. Walaupun dia ingat, jadi kita rasa berat. Tapi hati-hati jangan satu buruk kan. Banyak asal fikir berat je. Jangan satu buruk. Kadang-kadang memang berada tu berat. Mesti itu jenis besi berat. Kena jenis polong yang ringan atau stainless steel lah. Satu baik lah. Kerana tak ada guna pun, dia memang logiknya besi tu berat. Kerana tu memang berat. Buat berat fikir memang mengikir. 6 orang sedap lah. Allah satu baiklah untuk kita.
Jadi antara amal kelebihan mengamalkan apa? Qul huwallahu 50 kali setiap rakaat. Setiap rakaat lepas Fatihah 50 kali qul huwallahu ahad. Itu disebut dia tak akan mati kecuali dia melihat tempat tinggalnya dalam syurga. Atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan bagi orang yang nampak. Orang yang mimpi sebelum dia nak mati, orang yang mimpi begitu dia. Oh, ini kelebihan guru lah. Ini kelebihan suratul Ikhlas. Zaman Nabi itu ada satu sahabat sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi SAW ada satu sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam di kalangan sahabat tu ramai orang nama sama, tapi kena cek betul-betul. Nama sama tu biasa. Di kalangan ahli hadis mereka kaji. Ada satu nama Muawiyah juga, Muawiyah bin Muawiyah. Yang Muawiyah yang sahabat yang besar itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang di kemudian hari jadi raja mengasas dinasti Umayyah. Ini Muawiyah bin Muawiyah. Itu dia meninggal di Mekah, Nabi di Madinah. Nabi SAW di Madinah, dia meninggal di Mekah. Ketika dia meninggal, Jibril datang beritahu Nabi SAW, Muhammad, sahabat Muawiyah meninggal di Mekah. Sekarang, kata Nabi, aku nak kena semayang gaib lah. Nak pergi jauh kan, semayang jenazah gaib. Apa Jibril buat? Jarak yang jauh, ada terhalang gunung yang banyak. Jibril telah tekan, jadi gunung tu akan tenggelam. Nabi direct nampak daripada Madinah, nampak Mekah. Sehingga nampak jenazah sahabat Muawiyah. Nabi telah solat dah. Malaikat ramai itu. Lepas main jenazah lain tu, Nabi bertanya kepada Jibril, apa amalan kau tu ni? Sampai orang ramai turun, dia Allah buka jarak antara aku dengan dia. Apa kata Jibril? Biqiraati surat Al-Ikhlas qa'iman wa qa'idan masyian wa jalisan wa rakiban. Ini mulutnya tak tekam daripada baca qul huwallahu ahad. Baik duduk, baik di baik jalan, baik kenderaan, baik baring, mulutnya non stop. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Biasa kalau begitu kita demikian. Biasa ulama ajar amalkan setiap hari 1000 kali. Dan dapatkan 1000 tu yang kita yang sambil jalan baca, sambil drive baca, sambil masak baca. Dan dapatkan hisab 1000. Bagus. Orang yang amal 1000 puluh setiap hari, mintalah apa aja, insya-Allah makbul. Lepas habis 1000 tu orang. Bagi dah, insya-Allah. Kalau dia gaji maksiat, hilang keinginan maksiat. Kalau gaji maksiat, susah nak tinggal maksiat, amalkan 10,000 setiap hari. Kalau ada hajat, kalau di Indonesia dia orang biasa baca sampai 100,000. Dan juga seorang ramai. Katalah ada 100 orang, mana seorang? 100,000. Pukul 100 orang bagi tasbih. Kalau tanya dia orang kalau di satu tempat tu di Madura tu ada majlis pukul tu, dah panggil orang ramai, dia bawa satu bunyi batu apa? Buli ke batu kan. Dalam jumlah batu atau buli tu 100,000 berlombok depan. Jadi masing-masing ambil serau segenggam adegan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dicek depan. Mana semua orang dah ambil, mana semua dah habis baca masing-masing bahagian. Mana tamatlah bacaan majlis bacaan 100,000 puluh. Lepas tu imam akan doa ramai. Minta apa saja, bisa ajak ke rumah lah. Biasanya orang terus makbul, biasanya cepat. Jadi kita tak biasa lagi, tak ada orang kita buat gitu. Bagus. Antara yang mujarab terbukti kehebatan surah Qul huwallahu ahad. 100,000 kalau ada hajat yang besar-besar tu amalkan. Ataupun kalau harian tu 1,000. Ini 30 dia, tak apa 30. Daripada datang awal ke menang kan, bacalah main tahiyatul masjid 4 rakaat lebih. Mana 50 kali 4 dah 200. Allah. Dan ya. Nanti Pak Kakak apa? Satu salam. Salam Pak. Satu
salam boleh, dua salam boleh. Tak ada masalah. Satu salam boleh, dua salam boleh. Kini sangat daripada ni lah Ustaz. Sangat daripada penerangan. Ya, Imam Ghazali. Ini amalan-amalan daripada Imam ini kita Imam Ghazali. Maka ini sananya Imam Ghazali lah. Perawinya Imam Ghazali lah. Walaupun ulama-ulama nilai satu di bawah hadis riwayat Daraqutni dalam Gharaib Malik. Hadis aneh, hadis pelik daripada atau hadis yang perawinya tak ramai karena seorang memang dianggap dhaif lah. Tapi dhaif ke tak dhaif tetap hadis biasanya. Masalah hadis pada perawi. Beliau berkata bahawa hadis ini tidak sahih. Tidak sahih bukan dari amal. Hadis tak sahih, hadis selain sahih, mana hasan atau dhaif. Dhaif lagi dari hasan masih kategori sahih. Hasan masih kategori sahih. Dhaif lah. Yang tidak sahih hanya berlaku boleh belit pada fadilat kelebihan. Bukan kita fadilat ni. Bukan masalah halal, haram, hukum hakam, bukan hukum hakam, bukan akidah. Kalau cerita tentang apa hukumnya halal kata haram, memang hadis dia kena sahih atau paling tidak hasan. Jadi kalau tak sahih, ini cerita apa ni? Cerita tentang kelebihan. Siapa amal tunggu 50 kali satu rakaat dalam 4 rakaat tahiyatul masjid hari Jumaat, tak akan mati melainkan Allah perlihatkan tempat tinggalnya dalam surga. Ini kelebihan. Kalau hadis tak sahih pun boleh amal. Tak ada masalah. Asal bukan maudhu', asal bukan palsu atau bersangkutan dhaif. Tak ada masalah. Ada hadis Imam Ghazali banyak yang begitu. Ini untuk iman. Datang ke masjid awal, sembahyang tahiyatul masjid, baca 4 rakaat, boleh 2 salam, boleh 1 salam. Baca setiap rakaat selepas Fatihah, qul huwallahu ahad 50 kali. Perempuan banyak nak amal lah. Kita tak trend perempuan pergi masjid minimum kan? Boleh. Ada tempat dia. Kenapa tak ada? Tapi di Indonesia biasa benar. Tempat saya mengaji tu biasa perempuan banyak perempuan. Mak-mak yang pergi apa? Yang kerja kan, ibu-ibu yang kerja pejabat ni kan, orang lelaki pergi masjid, dia pun pergi juga. Jadi masjid tu memang belah perempuan tu penuh. Dan apa hukumnya? Sah. Apakah perlu balik zuhur? Tak. Sah. Ibu-ibu kalau sembahyang Jumaat, kalau lah ada kat Melaka ni lah, kalau Melaka dia ada, tak jumpa lagi Melaka ni. Tak ada saya request lah, minta masjid solat ke, masjid Al-Maidisi ke, masjid mana ke, beruang request satu tempat, tapi mana dah penuh kan. Perempuan jangan datang lah, lelaki je dah penuh, perempuan datang lagi misalkan, tak payah. Jadi kalau perempuan nak sembahyang Jumaat, hukumnya boleh dan sah dan tak perlu ulang zuhur. Sah. Cuma dia tak wajib. Dia tak wajib Jumaat. Dia lelaki wajib. Itu saja. Boleh saja boleh. Macam orang musafir, macam kita travel. Orang musafir tak wajib Jumaat. Tapi kalau nak juga dengan Jumaat, tak ada masalah. Apakah perlu zuhur? Tak perlu. Lepas Jumaat nak jamak pun boleh. Lepas Jumaat terus buat asar. Boleh. Cuma dia tak nak Jumaat, dia nak buat zuhur. Boleh. Tak perlu lah balik zuhur. Mereka yang tak wajib Jumaat tapi sah Jumaat, boleh. Dan tak perlu lah zuhur. Cuma kita tak biasa je lah. Dia sebab masjid kita kecil. Orang lelaki dia dah penuh, kami melempah. Perempuan kau pernah datang kan? Belah kau tak wajib sembahyang, kau pun nyusahkan orang nak sembahyang. Faham ni ke? Masjid yang ada pun melempah kan? Itulah masjid besar. Macam kat Indonesia banyak masjid besar-besar. Jadi ada juga. Tapi itulah hukumnya. Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau nak amal ni, perempuan yang payah sikit lah. Tak boleh. Tapi kau pun saya belajar bagi kau suami nak keluar rumah ingatkan. Tak? Jangan lupa. Itu kelebihannya kan. Kita mengingatkan, dia buat kita dapat. Bila kita jadi sebab jangan lupa ni. Dah siap apa semua lah. Jangan lupa. Fine. Baca. Saya bacakan. Dia membuat. Dia dapat pahala, kita pun dah dapat. Adalu al-khairi kafa'ilihi, kata Nabi SAW. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia pun dapat pahala yang tak sama. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Belajar dia. Amalan-amalan dalam kitab ni, kalau
kata apa yang cerita bunyinya sanad daripada Imam Ghazali kan? Boleh diamalkan lah. Boleh. Imam Ghazali sudah terbukti ulama. Walaupun dulu awal-awal selepas kewafatan beliau orang tak jumpa, ramai ulama tak jumpa apa sanad-sanadnya. Sehingga ada yang mengambil keputusan tawakuf KIV. Tapi setelah tu orang kaji-kaji apa yang banyak jumpa tadi. Lalu satu ulama sampai lah sekali ulama Syria terbaca. Boleh kata semua ada sanad. Tak ada masalah. Imam Ghazali ni memang hebat. Cuma orang lain tak ada yang boleh sampai dari dia. Hadis-hadis ni banyak ya, ulama yang tak dapat, beliau dapat. Jadi tak ada masalah, kita percaya pada Imam Ghazali. Jadi kata ulama, kalau apa faham, tunjuk Imam Ghazali yang besok. Ini pasal agama, saya ikut Imam Ghazali. Imam siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali Hujjatul Islam. Saudaranya Hujjatul Islam. Terlalu banyak kehebatan Imam Ghazali yang ulama catat. Dan terlalu banyak lah. Kitab dinamakan untuk orang Islam ni kaji. Kafir pun tak. Kita beliau tu yang paling terkenal tu Al-Munqidh min Ad-Dhalal tu. Kitab akidah beliau. Itu katanya di gereja-gereja di barat tu mengkaji kitab Imam Ghazali. Itu diakui keilmuannya oleh non-Muslim pun mengakui kehebatan Imam Al-Ghazali. Kita ni untuk mujaddid, beliau mujaddid turun kelima. Setiap 100 tahun Nabi kata akan ada mujaddid, orang yang akan memperbarui balik semangat beragama umat aku. Ketika umat aku dah melemah dan melemah, akan muncul Allah lahirkan mujaddid, orang yang akan semangat kembali, berbarui balik semangat beragama umat aku. Kurun kelima siapa? Ulama nobatkan Imam Al-Ghazali. Jadi boleh, jangan risau tuan. Kalau Imam Ghazali punya hadis, amal saja, jangan risau. Macam dalam masjid kan, kita dah buat masjid. Contoh kalau kita pindah tempat lain, kita nak buat lagi. Pindah tempat ni keluar masjid tidak? Kalau keluar masjid, walaupun di tandas, tapi dah keluar masjid, masuk tetap disunatkan, ditutup juga tahiyatul masjid. Contohnya kalau kita baru, kalau kita pindah tempat tu, Masjid Nabawi itu besar. pasal kita berpindah lagi. Kalau pindah tempat masih dalam masjid tak ada tuntutan. Kalau keluar masjid, walaupun sekejap, jumpa orang contohnya kan, jumpa orang bela-bela masuk balik. Asal pergi bilik air contohnya, sekejap je. Asal dah keluar masjid, masuk di masjid, ada tuntutan tahiyatul masjid. Selagi dalam masjid, walaupun masjid sebesar itu, lagi masih duduk dalam masjid, dah masuk, dah buat, dah tutup. Bukan pindah tempat, keluar masjid, walaupun sekejap, masuk je balik, sunat balik tahiyatul masjid. Dan kalau tak nak buat, atau tak sempat buat, atau tak sesuai buat, apa kena buat? Bacalah tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada masa kita tak sesuai buat. Contohnya apa? Dah sempit, dah penuh, tak ada tempat nak buat. Hanya ngam-ngam untuk duduk. Sembahyang kan kena ambil space ya. 2-3 kaki kan. Terus dia dah penuh, masjid dah penuh, kita tak boleh buat mandor tu masjid lah, dah penuh. Tapi nak ada duduk, diri pun nak duduk, boleh. Tapi bayar denda. Apa sama dia? Apa denda dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagi tasbih kafarah. Tasbih kafarah berapa banyak? 4 kali. Itu pahalanya besar. Jadi cover lah. Sebab dalam hadis sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, menggugurkan dosa. Kita baca tasbih itu, kalau gugurkan dosa macam ranting kering, gugurkan daun dia. Ambil ranting kering yang berdaun tu kita kocak, kan gugur, bogil. Kelebihan tasbih al-baqiyatus shalihat namanya. Kalau dibaca, dia basuh kita punya dosa-dosa. Dia hebat juga kan, cover lah apa protokol tu. Jadi kalau tak buat sunat tahiyatul masjid, sengaja ataupun tak sengaja, atau tak sesuai ke, jangan, tetap kena ada protokol lain, iaitu baca tadi tasbih al-baqiyatus shalihat 4 kali.
InsyaAllah tetap kita jaga protokol. Kalau ada kuliah di masjid, Yes. lebih afdal kita pergi jalan Lebih afdal kuliah di dekat kuliah. tak, lebih afdal saya tunggu itu dulu lah. Tapi jangan ganggu orang. Kalau ada ruang lain kita buat ruang lain. Tapi kalau tak nak boleh duduk terus dengan tasbih tadi 4 kali. Tak ada ulama kata menurut ilmu lebih afdal dari 1000 rakaat sembahyang sunat. Tapi itu memang benar ni saya perlu masjid. Dia protokol. Jadi ulama beza pendapat. Macam kadang saya kadang terlambat. Kalau saya orang dalam tunggu. Ya, orang ada time atau jadual saya macam maghrib isyak. Kalau saya lajak kan sebab saya datang lewat, saya lajak saya jangan masuk orang. Masuk orang ialah hak orang. Jadi kadang setengah ulama bila dia terlambat, dah lama ditunggu orang, dia masuk masjid dia turun dulu. Turun aja. Sebab dia tak nak ambil masuk orang. Habis masa Allah, masa untuk Allah. Allah punya hak biasanya boleh lebih kurang. Tapi orang ni biasa besok sedikit ijtihad dia dulu. Jadi setengah ulama bila dah lewat dia terus duduk kuliah. Tapi setengah ulama saya berhati lewat tak lewat main dulu. Mereka ada khilaf. Ada khilaf apa? Ada orang kata lewat tak lewat. Hak Allah nombor 1. Tapi setengah ulama tak lewat dia terus duduk. Tapi dia nak balik. Terserah. Yang penting tak wajib. Ingat ya, sekali lagi garis bawah. Tahiyatul masjid tidak wajib. Sunat. Hukumnya setelah sunat. Jangan buat wajib pula. Jangan maki orang tak buat. Macam dia buat benda haram lah kan. Ini sunat tadi. Tapi adab lah itu. Kalau perkumpulan sunat pun Nabi suruh. Nabi bangun, Nabi suruh bangun semayang. Ada orang terus duduk, Nabi bangun semayang. Nabi tengok khutbah. Bangun kan tengok khutbah Nabi. Tak. Semayang. Zaman Sayyidina Umar juga berlaku. Sayyidina Umar suruh bangun semayang. Tapi kan, tahiyatul masjid ini hanya untuk masjid. Surau tidak. Ya, surau apa musalla, apalagi surau bus stand tak ada. Dia mesti status tempat tu masjid. Kalau bukan masjid, dia tak ada tahiyatul masjid. Bahkan kalau sudah khutbah Jumaat, haram, makruh tahrim, dosa. Dosa buat sembahyang sunat. Kalau kita ada surau sementara, kalau balai raya buat balai raya, surau tengah ada terbit, balai raya jadi surau, jadi masjid sementara lah. Jadi itu balai raya. Imam dah khutbah, kita pun dah sedang pak jaga Allah akan sunat. Tak boleh. Duduk saja. Sebab ini bukan masjid. Hati-hati tu. Surau bukan masjid. Surau taman khasnya. Taman tu pemaju sediakan tapak untuk buat surau. Maka dia bukan wakaf. Masjid mesti status tanah tu wakaf. Taman ni bukan wakaf. Pemaju lagi. Jadi kita pun buat bangunan. Itu surau. Masa sore sama. Banyak surau-surau yang dibuat semuanya Jumaat. Banyak orang tertipu, terkeliru. Dia biasa kat masjid, dia biasa dulu memang tetap Jumaat di masjid. Memang kata jalan lambat, imam dah berkhutbah, dia pun main sunat. Macam ni lah. Jadi bila Covid buat surau buat Jumaat, dia pun ikut adat dia. Datang-datang lewat, imam dah berkhutbah, dia pun main sunat. Pokoknya dosa. Waktu kat masjid sekalipun yang digunakan hanya buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu pun dengan serengkas cara. Baca yang wajib-wajib je. Jangan duk batai surah panjang-panjang pula. Dan 2 rakaat saja, tak payah lebih. Kalau sudah imam berkhutbah di masjid, kita memang tetap suruh duduk sunat buat tahiyatul masjid 2 rakaat serengkas mungkin. Baca yang wajib-wajib saja. Jangan lebih. Kalau nak gabung dengan qabliyah Jumaat boleh. Gabung dengan qabliyah Jumaat. Lebih dari 2 rakaat tak boleh. Dosa. Masih ada surau di Melaka ni yang Ada. sunat Jumaat. Ada dapat kebenaran khas yang minta lah. Ada. Tapi itu tak dikira masjid lah. Tak dikira masjid. Menurut mazhab kita, mazhab kita
Kalau ada mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi apa bangunan pun asal ukur masjid. Mazhab Hanafi apa bangunan pun ukur masjid. Itu rumah, biji je masjid ada apa? Ada kubah dari rumah kita buat desain masjid. Begitu kat Nabawi, begitu kat Mekah. Kita pun desain rumah kita macam cara Allah ke apa. Dah ukur masjid dah. Orang masuk nama itu etikap biasa. Pada rumah kita lah begitu. Mazhab Hanafi kata masjid. Boleh etikap, boleh tegur. Itu mazhab Hanafi lah. Kita Hanafi. Kita mazhab Syafi'i. Masjid dia rumit sikit. Status kena wakaf. Ya, walaupun tak ada masjid, kita buat masjid kotak itu je. Macam kat Eropah kan, banyak masjid tak ada masjid. Berdewan, buku macam apa macam kompleks. Tapi banyak masjid, masjid. Walaupun tak ada masjid, tapi dah wakaf dengan jelas untuk buat masjid, ada je lah masjid. Itu masa kita. Allahu a'lam. Jadi siapa yang masih semayang di surau yang bukan masjid, surau Jumaat, tak ada tuntutan tahiyatul masjid. Masuk duduk kan? Masuk masjid terus duduk. Dan kalau khatib tidak tumpah lebih-lebih lagi, jangan buat semayang apa tu. Berdosa. Ada orang melabelkan sebagai makruh tahrim, tapi tetap berdosa. Wallahu a'lam. Sampai ini dulu. Kalau yang zikir daripada Allah daripada tubuh dan daripada kita ni, kalau zikir daripada kita yang Harian. yang memulaskan pas daripada waktu subuh kan jam tu. Ada yang sebagai tarikah atau Semua ada dalilnya. Semua zikir-zikir daripada Imam Ghazali itu biasanya ada hadisnya. Cuma kita tak jumpa hadis. Atau ulama yang tak jumpa hadis. Ataupun dia tak ada masalah. Kalau Imam Ghazali punya amalan, amal. Tak perlu ragu. Kalau kafir percaya, kita tak ada dalil. Amal saja. Itu gelarnya kejaduan Islam. Tak ramai ulama pegang gelar kejaduan Islam. Memang ada. Wali kan boleh amal insya-Allah. Semua ada dalil. Kalau nak cari boleh tak? Kalau ada salah tak? Ibu tanya ni, menunjukkan kaki membakar minyak atas tanah. Menunjukkan kaki atau membakar minyak. Hukum dia makruh. Menunjukkan kaki. Okey. Menunjuk kaki, ya, hukumnya harus. Menunjuk kaki, hukumnya harus. Tapi kalau ke arah kiblat, ke arah Quran, ke arah kitab, itu haram. Tengoklah menunjuk, kalau sekadar menunjuk tu terlalu umum. Kena tengok juga kau menunjuk ke siapa. Kau menunjuk kaki ke arah ulama, ke arah Nabi, contohnya ke arah kubur Nabi, contohnya ke arah Kaabah. Ke arah Kaabah tu khilaf. Ke arah Kaabah khilaf, arah kiblat tu khilaf, ulama khilaf. Ada yang memakruhkan. Tapi kalau ke arah yang mulia, ke arah kitab, kitab tu satu level dengan kaki dia. Rehalkan kita. Jadi dia menunjuk ke sama level. Ini haram. Quran, menunjuk kaki ke arah Quran, menunjuk kaki ke arah kiblat, menunjuk kaki ke arah mak bapak. Mak bapak dulu depan kita menunjuk gitu. Oh, ulama tak benar. Kalau segi keberkatan memang Allah cabut keberkatan. Saya pernah cerita kan, satu ulama dia zikir, dia pernah dilubuk kaki ke arah kiblat. Maka Allah, dia kata Allah cabut kemanisan ibadat daripada aku 20 tahun. 20 tahun selepas itu dia beribadat dengan tak ada kemanisan, dengan putat. Dia cek apa sebab? Oh, dia boleh ingat. Sejak dia menunjuk kaki, terlunjuk bukan saja, terlunjuk kaki ke arah kiblat. Tapi segi hukum PK, hukum menunjuk kaki ke arah kiblat dia tidak haram, makruh. Tapi bila kata makruh itu biasanya ada something lah. Ada juga yang mengharuskan, mazhab yang mengharuskan. Sebab kita kat Mekah tengok orang mengaji, ada orang kafah, seraba je, apa? Oh, santai sandau lah, betul ada di Malaysia. Orang kafah, geram yang tengok kan. Tapi bila fikir, alah, ulama pun tak bising kan, sebenarnya di bawah.
Memang ada khilaf di situ. Tapi saya pegang pada tadi itu yang memaksurkan, dan apalagi kita dapat riwayat dari itu dari Imam Sya'rani cerita wali Allah tadi itu. Oh, patutlah kita limpah nak bangun tahajud, payah nak hantar Al-Quran, payah nak main rumah. Rupanya apa? Pemanisan ibadah ni tak ada, sebab kita ni biadab dengan sesuatu yang Allah menyediakan. Orang dulu nak menunjuk kaki ke arah rumah Tok Guru pun tak boleh. Kata rumah Tok Guru dia agak tu. Dia tahu ni arah rumah guru je pun dia tak berani menunjuk kaki ke arah rumah guru. Menghormati, ada. Tapi segi hukum memang ulama bilang tak sampai haram pun. Kecuali niat menghina ya haram. Tapi ke arah Quran, ke arah kitab yang sama level. Jadi kalau kita tu tinggi atas meja, kaki kat bawah. Kalau menunjuk memang ke arah, tapi kita tu level tinggi kan. Itu tidak haram. Boleh. Bakar kemenyan. Bakar kemenyan ya hukumnya harus. Dengan niat apa? Tapi dia niatnya apa? Kalau sekadar bakar kemenyan tak ada masalah. Tapi apa niatnya? Apa niatnya? Kemudian nak bagi makan jin? Haram. Bomo-bomo biasa menggunakan kemenyan sebab asap itu makanan jin. Jadi ini benar. Kalau takkan tak ada sebis kan? Saya tak pakai kan tak. Ada satu nak bisik-bisik dengan penyakit berat tubuhan. Tengok apa tujuan. Kalau sekadar begini, kalau saja suka-suka kan. Nak ada nyamuk yang tu kan, mana tu. Masuk hutan, nyamuk banyak, apa kalau punya kan. Nyamuk hilang, jin datang. Allah. Asasnya harus. Selawat ringkas tanpa salam. Itu aku makruh. Selawat tanpa salam. Selawat ringkas tanpa salam. Sallallahu alaihi Muhammad, tak ada wasallam, makruh. Jadi kalau dalam sebelum nak tutup pun tambahlah wasallam. Sebelum nak bangun, sallallahu alaihi wasallam. Makruh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu alayya salatal batrah. Jangan selawat ke atasku dengan selawat terputus, selawat buntut. Iaitu tanpa wasallam. Selawat saja tak bagi salam ke Nabi. Selawat wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Itu paling bagus. Jadi tak sampai haram, makruh tadi. Kata ulama makruh saja. Selawat tanpa salam dalam satu majlis. Jadi sebelum nak bangun tu salam sekali. Wasallim wasallam. Hari dia tanya Tahiyatul masjid, boleh tak kau? Tahiyatul masjid tak. Kalau sudah duduk dan belum lama boleh buat. Boleh bangun. Sebelum kita duduk penat sangat jalan kan. Duduk jalan. Penat sangat jalan jauh sangat. Duduk untuk rehat kejap atau duduk untuk minum air kan. Minum air kan sunat. Duduk kan ada waktu pula, ada kowe kat masjid kan. Kita semasa kita minum, kita duduk untuk minum. Itu masih ada tuntutan apa? Tahiyatul masjid. Jadi kalau lebih daripada tu mana apa? Kita apa boleh panggil? Gugur tuntutan lah. Baca dah tasbih tadi tu. Tapi kalau kita keluar contoh kita keluar dari masjid tu masuk. Masuk lagi. Bila keluar masuk lagi ada tuntutan lah. Jadi kalau dah lama duduk tak buat-buat, hilang tuntutan. Ya, tapi itulah. Tebuslah, baiklah sama. Sama dia apa tadi? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, empat kali. Dia tak ada foto. Kita bersurau tapi Tak ada. Surau bukan masjid, mazhab Syafi'i. Kalau nak jadi yang Nabi, bolehlah. Untuk bangun apa pisang tu lah. Boleh. Apa saja untuk masjid, dia masjid. Allah alam bisawab. Semoga Allah bagi manfaat, Allah bagi berkah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una. Rabbi faqina Rabbi ahlana wa qarabatina bi dinina wa ahli qudri wa sa'udaka sirri al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, ambil masa tuan-tuan ni makin gelap pula. Dah. Tapi saya benarkan jangan baca dari gambar dulu. Siapa ada aja boleh nombor. Saya je senang. Ya, siapa nak juga awal boleh, tak ada masalah. Jangan malu-malu dengan segan-segan. Dengan saya okey-okey je tak ada. Ada orang segan pula